Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam kelas Kafa bersama dengan Ustazah Syahirah dalam mata pelajaran Sirah tahun 3. Okey murid-murid, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita iaitu pelajaran 3 Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum ni kita dah belajar mukjizat Al-Quran. Okey, jadi hari ini Ustazah akan ajar 3 peristiwa mukjizat yang terdapat dalam sirah. Okey, iaitu mukjizat keluar air dari celah jari Nabi, melambatkan matahari terbenam dan bulan terbelah dua. Okey, bagi mukjizat Isra' dan Mi'raj, Ustazah akan ceritakan dalam pembelajaran yang akan datang. Okey? Okey, mukjizat yang pertama, keluar air dari celah jari Nabi. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad telah keluar bermusafir bersama sekumpulan para sahabat. Ketika bermusafir dan masuk waktu solat, mereka mendapati tiada air untuk berwuduk. Jadi, ada seorang lelaki daripada kalangan mereka telah pergi mencari air dan membawa pulang bekas yang mengandungi sedikit sahaja air. Kemudian, Nabi berwuduk dengan air yang sedikit itu dan Nabi memasukkan 4 jari baginda ke dalam bekas tersebut. Seterusnya Nabi bersabda, berwuduklah dengan air ini. Lalu rombongan seramai 70 orang itu berwuduk dengan air tersebut. Hebat ke tidak? Ini mukjizat sering berlaku setiap kali Nabi dan sahabat pergi bermusafir. Jadi, bekas air yang sedikit bertambah banyak dengan keluarnya air dari celah jari Nabi. Okey, seterusnya kita masuk kepada mukjizat yang kedua, iaitu bulan terbelah dua di langit. Menurut riwayat Ibnu Abbas, beberapa orang musyrikin telah menemui Rasulullah dan meminta baginda membelah bulan agar menjadi 2 bahagian. Mereka minta Rasulullah letakkan satu bahagian di atas Bukit Qabis dan satu lagi di Qan'an. Rasulullah pun bersabda, sekiranya aku membelah bulan itu, adakah kamu akan beriman? Lalu orang musyrikin menjawab, ya, kami akan beriman. Jadi, pada malam bulan penuh, Rasulullah berdoa kepada Allah. Maka berlakulah peristiwa bulan terbelah dua. Satu bahagian berada di atas Bukit Qabis dan satu bahagian lagi di Qan'an. Nabi terus bersabda, saksikanlah. Lalu apa yang orang musyrikin Quraisy berkata? Mereka berkata, kamu telah disihirkan oleh Muhammad. Jadi mereka tidak percaya walaupun terbukti mukjizat Nabi itu. Mereka fikir apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sihir semata-mata. Okey, seterusnya kita masuk kepada mukjizat yang ketiga, iaitu melambatkan matahari terbenam. Rasulullah melambatkan matahari terbenam. Macam mana Rasulullah buat? Selepas berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, Isra' dan Mi'raj ni Ustazah akan ceritakan nanti, okey? Selepas berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah terus menceritakan
perkara-perkara yang berlaku ke atas dirinya kepada kaum musyrikin dan orang-orang Islam. Orang musyrikin, mereka tidak percaya dengan cerita Rasulullah dan mereka menyuruh Rasulullah buktikan tentang apa yang baginda lihat dalam perjalanan dari Baitul Maqdis ke Mekah. Lalu Rasulullah pun beritahu bahawa ada satu kabilah Arab akan tiba di Mekah sebelum matahari terbenam. Jadi mereka pun menunggu. Kabilah Arab tersebut tidak muncul-muncul juga dan hari semakin lewat. Matahari nak terbenam dah. Jadi Rasulullah berasa bimbang dan terus berdoa kepada Allah agar Allah melambatkan matahari terbenam. Akhirnya kabilah Arab tersebut pun sampai. Sempatlah kabilah Arab tersebut sampai sebelum matahari terbenam. Namun, adakah kaum musyrikin percaya? Tidak, mereka tetap tidak percaya baginda. Bahkan mereka katakan itu adalah sihir semata-mata. Itu contoh peristiwa mukjizat. 3 mukjizat yang telah berlaku ke atas Rasulullah. Jadi murid-murid, kita tengok pengajaran pula. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada mukjizat Rasulullah tersebut? Yang pertama, Allah sentiasa membantu hamba-hambanya yang beriman ketika dalam kesusahan. Yang kedua, umat Islam wajib percaya peristiwa yang berlaku ke atas Nabi Muhammad itu adalah mukjizat Nabi, bukan sihir. Okey murid-murid, alhamdulillah sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Assalamualaikum.